Baik, kes positif COVID-19 di negara terus menunjukkan tren menaik dan ia membimbangkan masyarakat. Bagi yang dijangkiti, pastinya kegelisahan dan kesedihan menyelubungi diri. Namun berbeza dengan pesakit yang membabitkan 7 beranak di Perak selepas disahkan positif COVID-19. Dan keadaan kesemua mangsa menarik perhatian warganet yang melihat penerimaan mereka dari sisi yang berbeza. Jadi bagi berkongsi rasa itu di talian Skype ketika ini adalah Ketua Keluarga Berkenaan, Dr. Samsu Ambia Ismail, yang juga Ketua Jabatan dan Pakar Kecemasan dan Trauma Hospital Teluk Intan. Assalamualaikum Dr. Samsu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doktor, pertamanya apa khabar doktor sekeluarga? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah. Salam kepada beliau dan salam. Saya sekeluarga alhamdulillah recovering, semakin pulih dan dah rasa macam seperti sedia kala sekarang. Dan penerimaan doktor sekeluarga agak berbeza ya dengan apa yang diterima doktor sekeluarga. Jadi bagaimana doktor menangani sekeluarga menerima yang sekeluarga dijangkiti? Ya, memang sedih dan dilema pasal kita tahu penyakit ni mudah dijangkiti. Jadi bila saya terkena, pada peringkat awal ni saya risaukan anak-anak saya, kerana jika salah seorang tak kena, jadi tak ada orang akan menjaga anak saya. Tapi saya cuba tabahkan hati, mengharungi detik-detik detil pada peringkat awalnya. Tapi dengan kekuatan ahli keluarga dan juga doa-doa daripada seluruh rakan-rakan membuatkan saya lebih bersemangat. Walaupun saya amat bersimpati pada yang tidak bernasib baik, kita sedekah Al-Fatihah, tapi saya cuba kuatkan semangat saya. Dan anak-anak doktor pun sempat buat video TikTok ya. Itu apa untuk memberi semangat atau mengatakan yang bila dijangkiti virus COVID hidup perlu diteruskan atau apa matlamat yang saya memang tak tahulah apa dia orang buat dan pasal, tapi kita sama-sama melawan penyakit. Mungkin dia orang, saya tak perasan dia buat tu untuk menghiburkan diri dia. Selepas ni saya rasa positif mind tu dan juga semangat positif tu akan membantu dia melawan penyakit ni. Walaupun saya bersimpati pada yang lain, tapi saya rasa video ni memberi sedikit harapan, cahaya dan juga semangat dan kekuatan pada waris-waris yang lain yang di mana ahli keluarga terlibat dalam COVID ni. Tapi walaupun keceriaan itu, saya rasa kita harus mengambil berat masalah ini, walaupun kita harus betul-betul berhati-hati dan juga datang ke fasiliti kesihatan untuk mendapat perawatan dia. Itu yang dikatakan mungkin setengah yang akan ambil mesej berlainan ya doktor, melihatkan keletah anak-anak doktor yang mengatakan mungkin akan mengatakan tak ada apa-apa, tak serius. Jadi apa komen doktor supaya orang mengambil COVID-19 ni adalah satu masalah yang serius walaupun ada keceriaan di kalangan ahli keluarga doktor? Ya, terutama saya minta maaf lah kalau ada yang terkecil hati ataupun dengan gelagat anak-anak saya mohon maaf. Tapi sebagai siap usaha masyarakat, kalau kita tengok kadar peningkatan yang meningkat hari-hari dan ramai di kalangan kita yang sebenarnya dijangkiti yang kita tidak tahu kan. Saya tidak menyalahkan mana-mana anggota masyarakat bila saya terdedah dengan penyakit ini, kerana semua adalah mangsa. Jadi kita harus memandang serius perkara ini. I think kerajaan dan seluruh kaki tangan kesihatan, kaki tangan keselamatan dan juga mereka yang berada di sepadan telah bertungkus lumus untuk membendung masalah ini. Jadi saya memohon kepada seluruh lapisan masyarakat supaya mengambil berat tentang kesihatan, ikut arahan jarakkan diri, pakai topeng keselamatan dan juga selalu membersihkan diri bila kita menyentuh sesuatu. Doktor, mungkin soalan terakhir, ada nasihat tak untuk petugas kesihatan lain? Saya bagi perspektif saya sebagai pesakit dan juga yang terlibat secara langsung dengan merawat pesakit,
supaya kita kekalkan kita punya universal precaution, maksudnya, tapi lebih lagi daripada biasa, di mana kita bila merawat kes-kes respiratory ini yang mungkin datang dengan asma atau lain, lebih langkah-langkah lebih ketat harus kita jalankan, dan sentiasa dapatkan pemeriksaan segera jika terdapat tanda-tanda, kerana kita sekarang ni tidak tahu apa yang kita akan jangkiti untuk masa sekarang. Baik doktor, kami Dan doakan doktor. kuatkan semangatlah. Ya, Itu kaki tangan kesihatan. Kuatkan semangat. Ya. Saya kadang-kadang kesian tidak dapat bersama di saat-saat yang diperlukan ni. Kuatkan semangat. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada doktor pakar ni ke Pulau Sokongan yang telah betul-betul semus merawat kami semua tu. Terima kasih banyak doktor. Kami doakan doktor dan keluarga segera sembuh. Ya, Assalamualaikum. Setiap hari tengok encik. Dulu saya tak tahu saya jadi orang saya dalam beberapa pagi saya keluar hospital mendapatkan ujian malam dan ujian tadi dari malam yang saya terus sekarang Elok dia Iman. dan saya dah tidak keluar yang masa saya takut saya diambil dan ada tidak ada orang yang saya rasa So maling mo. Iya bang. Iya bang. Kak Amy. Tu Cik Amy. Abang Iman juga tu, Abang Iman. Oh tu. Memang saya memang down lah. Saya fikir Allah bakal kalau dah suami positif, pasti saya dan anak-anak juga pasti positif. Bila kita close contact, memang saya fikir apa satu je. Saya fikir tak apa kalau jadi apa-apa pada seorang, Ya Allah. together. Kita sama-sama hari ni. Tak nampak pun Haji. Okey, soalan terakhir mungkin doktor. Doktor sebelum ini doktor merawat pesakit kan? Kali ini pula doktor dan anak-anak dan ahli keluarga dirawat. Bagaimana agaknya perspektif doktor itu? Saya sebut daripada sudut pandangan saya ialah satu mungkin rahmat dari saya yang saya pandang sesuatu dalam positif di mana bila kita merawat memang saya ada perasaan tapi dia akan datang kita merawat kita harus perasaan macam mana sebagai pesakit untuk merawat orang lain dan seperti dan seperti ya, tapi bila kita datang bila kita awal ni kita dah saya rasa baru dia dah dengan layanan mesra staf-staf hospital terutama hospital yang saya kenal mana mereka semua walaupun ramai antara anggota yang berbuat di Amerika saya suka tahu daripada doktor pakar, doktor nurses dan juga pencuci kerja kerana susah nak masuk juga kami ni pasal dia orang terpaksa menggunakan food jadi dia orang terpaksa berkumpul macam saya dibawa dengan bas daripada ikut ke sini diiringi oleh polis mana itu dah sedih macam mana kita tak boleh buka aircon jadi dia buka tingkat dia jalan kecil. Apa yang menyebabkan diorang virus adalah melalui video TikTok mereka ketika kuarantin. Okey Nandang, mana semua sihat? Alhamdulillah, terima kasih. Sihat Alhamdulillah sekarang. Okey, macam mana keadaan selepas kes COVID-19? Pada kami masih sama pasal kami di kuarantin lagi walaupun ada kuarantin di hospital sekarang ni kami di kuarantin di rumah lah. Biasanya kita di rumah, kita boleh buat kerja di rumah, kita boleh memasak tapi still kita tak boleh keluar. Lain tak ada apa saja. Masih dalam umur. Okey, nak tanya bila kena COVID tu dia ada simptom apa sini? Sebab dia macam lain-lain orang lain simptom kan macam you guys ada tak rasa macam degup jantung tu macam heavy ke ataupun rasa salah nafas ke apa ke? Saya sendiri, saya demam yang memerlukan ubat. Maksudnya saya sempat makan ubat sampai 5 hari tu setiap 6 jam saya demam. Yang paling sekarang yang lagi tak dapat sakit kena saya. Dan lepas tu kita akan beri tetap tak ada selera makan dan lepas barulah kita ada tanda-tanda pernafasan batu bertahap. Sama juga dengan anak saya lah dari
dan Puan Mazlumi Muhammad Zaki dan juga Dr. Samsu Ambek Ismail serta seluruh keluarga yang telah pun keluar daripada hospital petang semalam. Apa khabar kesemuanya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Minggu lepas kita cuba menghubungi mereka di hospital ketika itu, tapi talian kita terputus kan. Okey, secara ringkasnya doktor dan juga Puan Amy mungkin boleh ceritakan sikit keadaan kecemasan yang berlaku yang pada awalnya menyebabkan anda sekeluarga dimasukkan ke hospital. Ya, pada mulanya suami Amy negatif. Shock pertama. Tapi masa tu keadaan dia lepas tahu result negatif tu still lagi macam tak sihat, dia masih lagi demam, sakit badan. Dia cakap ada satu malam tu yang rasa macam Amy takut sangat sampai dia kata dengan Amy, kalau apa-apa jadi dekat dia tolong call 999. Dia cakap Baba dah tak tahan sangat dah. Tak tahan nak menahan, tak dapat nak tidur, dia sakit pinggang, sesak nafas juga. So Amy dah malam tu memang dah rasa macam panik lah. Sangat panik, sangat takut. Dan keesokannya baru kita orang dapat result suami confirm positif. Masa tu anak-anak Amy semua dah fever. Okey. Daripada ayahnya, lepas tu kedua Erika, anak sulung, dia dah ambil drip 2 kali dekat hospital. Kita ingatkan dia kena dengue ke apa semua kan. Sebab kita tak expect, sebab masa tu hospital tu Lintan masih clean. Belum ada virus COVID lagi. Belum ada yang positif. Baik, dekat sini juga membuktikan bahawa betapa cepatnya COVID-19 itu boleh merebak ya doktor ya. Okey, tapi kita dah berpeluang bersama dengan doktor ni. Tadi bagaimana Puan Amy ceritakan betapa paniknya. Mungkin doktor sendiri boleh kongsikan bersama dengan kami macam mana doktor sendiri rasa keadaan tu, sesak nafas, berpeluh-peluh, sakitnya macam mana tu agaknya? Ya, saya rasa ini first hand punya info daripada saya lah sebagai pesakit. So saya dah demam hampir dekat seminggu. Masa tu ada seorang lagi rakan saya demam di semasa bertugas lah. Bila saya demam tu, mula-mula saya demam. Lepas tu saya malam tu saya tak boleh tidur sebab sakit badan. Saya terpaksa makan ubat demam. Keesokan harinya demam saya tak turun. Biasa saya ni ialah kadang-kadang kita makan sekali, 2 kali dah okey. Ni saya terpaksa ambil 4 atau 6 jam setiap masa. Lepas tu saya dah mula tak ada selera makan dan ketekak dah jadi kering dan tidak ada deria rasa dan tidak ada deria bau. Dan seterusnya saya dah mula batuk sebab saya ni sebelum saya kena COVID pun saya memang ada masalah paru-paru. Jadi ini menurunkan keadaan saya. Masa tu saya dah mula nampak anak-anak saya dah ada, isteri saya dah mula sakit. Tapi macam isteri saya cakap pasal tak ada kes lagi kan. Jadi kita tak boleh nak buat test bila tidak ada kes. So saya macam biasa, saya pergi kerja juga pasal masa tu ada ramai orang sakit. Saya pergi kerja juga. Saya cek untuk dengue dulu lah pasal masa tu ada kes dengue juga kan. So, masa dah ada tiba-tiba satu kes tu, jadi semua yang kerja kena buat swab. So saya dalam 8 orang masa kena positif, saya negatif. Saya macam terharu lah mula-mula kan. Saya sedih pasal saya risau anak-anak saya kan. Jadi saya okey, posisi saya buat switch cukup, tapi malam tu saya memang jadi teruk. Jadi saya minta ke hospital tolong buatkan saya ni dan akhir sekali saya positif dalam keadaan saya sangat letih dan teruk lah. Dan yalah kita tengok kawan-kawan yang jadi teruk dalam semalam dah jadi teruk kan. Jadi saya pun dah dibawa, bila dibawa tu pengalaman memang ngeri. Betul, adakah ini kali tak asli saya dapat bersama dengan keluarga saya sebab yalah kita tengok kan macam mana pengurusan kes COVID, kalau katalah umur tak panjang kita tak boleh dapat bertemu. Itu memang yang bermain di fikiran saya lah, selain saya nak menahan kesakitan saya. Faham. Tapi Alhamdulillah sekarang ni semua keluarga telah pun disahkan negatif dan ada yang keluar hari Sabtu, ada yang keluar hari Ahad. Okey, yang ini kita nak sampaikan kepada seluruh rakyat Malaysia, bagaimana kita kena elakkan stigma, satu, dan bagaimana kita bersyukur dan bagaimana satu keluarga ini kekal positif walaupun ketika itu dalam keadaan yang ditimpa musibah. Mungkin kita boleh kongsikan secara ringkas kepada penonton. Doktor sila. Ya. Aku Puan Amy cakap. Silakan. Puan Amy lah. Wanita hari ini kita bagikan Puan. Ya. Cik ni cuma nak pesan pada apa? Dia buat kita happy. Cik ni happy bila tengok anak-anak semua dah positif virus. Tapi bila diorang boleh, diorang masih lagi happy di hospital, nak bagi mami dengan baba happy, itu pun dah cukup. Amy bagi kekuatan pada Amy. Kata, okey lah fine lah, nampak anak-anak semua happy walaupun dia kena lawan ni dengan antibody sendiri. Dia orang tak ada ubat apa semua, tak ada.
Amy dengan suami je diberi ubat. Tapi anak-anak semua memang kena fight sendiri dengan antibody yang kuat. Kalau dia lemah, dia lemau, dia tak semangat, mungkin virus tu mungkin boleh merebak lagi Amy rasa. Kan? Kalau dan Amy juga nak just nak share dengan orang-orang yang kat luar yang ada virus ni, yang mengidap virus ni. Please tolong kuatkan semangat. Jangan lemah. Mesti sabar, doa dengan Allah. Kita tu je kita boleh serah pada kadang-kadang. Baik. Apa semua ni dapat diselesaikan. Semoga ia berakhir dengan cepat. Betul. Kami di Wanita hari ini terus mendoakan kesihatan anda sekeluarga. Nak tengok anak-anak semua lambai semua. Terima kasih. Okey. Kalau ada sedikit ucapan ringkas, kalau ada sedikit ucapan ringkas, untuk disampaikan kepada petugas-petugas kesihatan, secara ringkasnya. Ya, saya sebagai salah seorang petugas kesihatan terutama di Hospital Intan, di mana saya memohon maaf kerana saya sebagai ketua di sana tidak dapat bersama di saat-saat kita memerlukan petugas di saat-saat penting ini. So, saya doakan mereka supaya kekal bersemangat, kekal sihat dan juga teruskan usaha yang murni ini. Tapi yang paling penting, jaga keselamatan diri dan juga kesihatan diri. Dapat pemeriksaan yang awal jika ada simptom-simptom. Itu saja. Terima kasih semua. Baiklah, terima kasih kepada Dr. Puan Amy dan sekeluarga. Bye Erika di sana. Bye kepada semua. Kami doakan anda semua sihat dan juga kepada anda semua rakyat Malaysia. Kita doakan supaya kita semua dijauhkan daripada wabak COVID-19. Dan jangan pernah berputus asa dengan rahmat Allah dan terus. Boleh? Erika dengan siapa tu? Isteri saya. Bukan Ay, mudanya isteri. Macam anak. Alamak. Ke saya terlalu tua. Boleh macam punya tu kan. Bagi di Sinar bersama Cik Rahim dan Angah, kita masih lagi dalam Perintah Kawalan Pergerakan bermula daripada 18 Mac sehingga 14 April. #duduk rumah, #stay at home. Borak Jalapan kita masih lagi bersama dengan Dr. Samsu Abia. Sedia maklum di mana beliau dan ahli keluarga beliau merupakan pesakit COVID-19 positif dan alhamdulillah kini mereka sekeluarga sembuh sepenuhnya dan bebas daripada COVID-19. Alhamdulillah. Ya Allah. Doktor, saya nak tanya doktor lah doktor. Bagaimana rawatan bila di awal dia ada fasa kan sakit ni, dia ada tahap 1, tahap 2, tahap 3 kan. Jadi macam mana kita nak tentukan tahap kita tu? Sebab katanya kalau orang nak rawat kita pun jauh, takut nak dekat dengan kita. Macam mana tu doktor? Dia saya baru kena itu kan, dia dikata ada grade 1 ni macam tak ada tanda. Isteri saya tahap 2, maksudnya dia ada demam dan batuk sesama saja. Saya demam, batuk sesama, jangkitan paru-paru tapi tidak memerlukan oksigen. Tahap 4 ni dia perlukan oksigen, tahap 5 ni masuk ICU lah. Allah. Setahu saya lah, pasal saya ni bukan bahagian ni kan, pasal lagi pun benda ni benda baru bagi saya kan. Jadi semua tahap tu tak boleh jumpa orang dah. Tak kira lah walaupun baru tahap 1 kan. Dia boleh penyebar penyakit lah. Ya. Betul lah. Habis doktor, macam mana cara doktor di sana memberi rawatan? Terima rawatan. Dia pakai full PPE. Oh ya. Jadi setiap sakit satu PPE tau. Jadi kadang-kadang sukarlah. Saya sekarang ni rakan-rakan saya yang bekerja di Jabatan Kecemasan, apa yang jaga respiratory patient ni tak akan keluar dah untuk makan sekali. Pasal baju tu pun kalau kita buka tutup akan banyak pakai. Kita tahu kan. Sekarang PPE ni pun dah tak cukup kan. Dah. Jadi semua sekarang ni full PPE. Dulu sekadar pakai topeng dengan sarung tangan je kan. Betul. Agak panas lah. Saya kadang-kadang kesian untuk yang petugas-petugas. Saya balik daripada Ipoh ke Teluk Intan naik bas tau. Dipindahkan daripada Ipoh 6 hari, dipindahkan ke Hospital Teluk Intan. Jadi pemandu tu tak boleh buka aircon. Dia orang pakai full PPE. Saya tengok sampai ke Teluk Intan dah macam mandi tu. Saya kata Allah Akbar. Semangat lah tu. Saya betul-betul terima kasih pada yang bawa tu dan juga yang assistant itu kan. Macam air berpeluh pasal kita tak buka aircon. Tapi masa kuarantin tu masih ditempatkan dalam satu bilik yang sama lah ward yang sama. Dibagi belakang ward tu 8 katil kami je lah. Tapi macam mana doktor kalau katalah di kuarantin tu ada orang tahap 1, tahap 2, tahap 3, bila dicampurkan sekali tu tidak takut ke akan tersebarnya orang yang tahap 3 pergi ke tahap 1? Dia tahap tu bergantung pada kita punya latar belakang kesihatan. Jadi semua dah positif dah. Corona. Jadi dia orang anggap dah positif. Okeylah, semua dah positif kan.
Cuma kita kena kekalkan lagi lah. Kadang-kadang orang positif tu dah jadi negatif kan hari ke-13 kan. Mungkin itu boleh dapat balik semula. Saya dengar daripada kajian-kajian yang mana orang yang dah negatif, kalau dia terdedah ada kemungkinan dia dapat semula. Jadi kita kekalkan jarak, masih kita kena pakai topeng dalam ward. Ya. Dia tak tukar tahap disebabkan kita jumpa orang lain tu lah. Dia tukar tahap tu bergantung pada masalah kesihatan kita sendiri. Tahap kesihatan kita. Okey. Okey, doktor, terima kasih banyak. Okey, kita akan terus bersama dengan Dr. Samsul Ambiar selepas ini ya. Teruskan bersama kami pagi di Sinar, menyinari hidupmu, layan je. Tapi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Saya Samsul Ambiar bin Ismail dan ini isteri saya. Saya Mazrini binti Muhammad Zaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ialah di antara pesakit-pesakit COVID yang telah sembuh. Alhamdulillah, saya dan 2 orang anak saya telah keluar daripada ward. Tapi sayangnya 3 daripada anak kami masih lagi positif dan masih lagi dalam pemantauan pihak hospital. Pengalaman kami agak sukar pada peringkat awalnya dan penuh dengan cabaran dan dugaan. Tapi kami reda dan juga kami terima segala ketentuan ilahi. So, sepanjang kami menerima rawatan, selain kami mendapat rawatan perubatan, kami sebagai umat Islam terus mengamalkan apa-apa yang baik sepanjang kita diberi ujian dengan Allah SWT ni. Kami selain solat 5 waktu yang diwajibkan, kami penuhi dan juga diselingkan dengan solat hajat, membaca Al-Quran dan tentunya berzikir. So, saya mohon pada semua-semua pesakit di luar sana agar terus bersabar, kuatkan semangat, terima rawatan seadanya yang diberikan dan juga perbanyakkan doa dan amal ibadat sepanjang kita menghadapi ujian ini ya. Itu saja nasihat daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Confuse sama musuh tu kan, label-label bercelaru kan. Tapi dah banyak benda masuk kan, tengok pula cerita-cerita, tengok pula video-video yang dikongsi di media masa macam mana kes-kes COVID. Jadi macam tu lah. Itulah perasaan saya kan. Memang suka nak digambarkan bila seluruh ahli keluarga. Maknanya doktor masuk dulu. Saya dibawa dulu. Jadi saya tak ada kontrol lah. Out of control of my family ya. Pasal bila saya dibawa, dia automatik kena disaring. Pasal itu syarat dia. Ada kontak rapat, semua yang berhubung disaring. Doktor tahu tak, ada tak masa atau detik kritikal di mana doktor sedar ataupun tahu yang anak-anak dan keluarga pun mempunyai simptom yang mungkin pada tahap yang agak membimbangkan masa tu? Ada tak pengetahuan masa tu ataupun sebab dah terpisah memang tak tahu apa nak jadi ke macam mana? Saya boleh berhubung lagi lah, berhubung. Tapi yalah, kita COVID ni dia kata ada 4 tahap. Satu yang tidak bergejala, 2 ada bergejala ringan, yang ketiga macam saya lah, bergejala yang ada pneumonia, dan yang keempat tu kita terpaksa mohon bantuan. Jadi anak sulung saya tu agak teruk jugalah. Dia masuk ward, bukanlah kita terpaksa bawa dia jatuh kecemasan, masuk air. Isteri saya pun demam agak panjang, hilang selera makan semua lah. Yang lain tu ringan-ringan sajalah. Tapi bila dapat tahu seluruh keluarga kan berada dalam satu, apa rasa macam mungkin kelegaan ke walaupun kan, berada dalam situasi yang tak sihat? Separuh beban saya dah selesai lah saya rasa. Walaupun tak sihat, saya nampak kat depan saya kan, keluarga kan. Nampak, so okey, lega alhamdulillah. Itulah yang saya telefon doktor di Ipoh. Boleh tak kami duduk bersama? Kan, biarlah walaupun kita jarak, tetap jarak. Jadi mungkinlah doktor sedikit nasihatlah kepada orang luar, orang ramai kan. Stigma ni, nak pecah stigma ni susah kan. Jadi sebab doktor ni mengalami pengalaman tersendiri dan juga mungkin ada kata-kata yang perlu dikongsikan lah berkenaan dengan stigma masyarakat yang masih lagi utuh berkenaan dengan mereka yang pernah dijangkiti COVID-19. Ya, pertama sekali saya nak ucapkan ribuan terima kasih lah kepada terutama keluarga saya, keluarga isteri saya, adik-adik saya dan juga masyarakat lah. Bila saya ada itu terhebah sikit saya punya cerita ni, ramai yang mendoakan tu, memang sedikit sebanyak membantu saya dari segi penyembuhan dan juga semangat
saya sekeluarga untuk melawan menjangkit COVID ni kan. Itu ialah stigma yang bagus untuk kita ni lah. Tapi ialah masyarakat ni perlu ada stigma sikit untuk kawalan kendiri. Wajib ada, jangan terlampau selamba sangat. Saya ni tak pernah datang Kuala Lumpur. Pasal saya di 2 bulan saya dapat rentas negeri, alhamdulillah sebab MHI ni. Alhamdulillah. Saya tengok, saya duduk di homestay tu, saya tengok dia orang dah tak apa-apa berjaga-jaga lah. Saya tengok dia tak pakai topeng. Saya semalam tak masuk lift tu, dia kata tak apa, masuk je penuh. Jadi tak boleh jugalah kan. Saya kan, saya dapat ada kotak tu, saya duduk dekat bangunan baru tu kan. Saya kata tak boleh, dia kata tak apa, masuk je. Dia tengah tak pakai topeng. Jadi tak boleh sampai macam tu sekali kan. Mungkin kalau saya tahu. Sama video ini. Assalamualaikum, hai semua para pelayar Sinar Live. Saya nak kongsikan apa pengalaman saya sebagai bekas pesakit COVID. Okey, macam mana saya first dapat tahu saya ada COVID ni? First ayah saya bekerja kat hospital dan satu hari tu dia balik kerja dalam keadaan yang sakit. Lepas tu hari seterusnya saya pula demam, saya rush ke hospital and then saya dapat treatment for 2 days. Saya masukkan drip semua. Lepas tu semakin hari tu every family member saya pun demam juga. Lepas tu finally ayah saya ambil COVID test tu and then dia tested positif. Kita orang pun ambil juga test. The next day tu kita orang dapat tahu kita orang positif juga. Okay. Perasaan saya waktu first dapat tahu saya positif COVID ni, saya macam terkejut. Saya terfikirlah macam mana sebab kan penyakit ni tak ada ubat dia. So macam mana nak fight dengan virus ni kalau macam tak ada ubat. So saya ambil inisiatif untuk terus kuatkan semangat. Saya selalu bersama dengan adik-adik. Kita orang sama-sama kita orang main semua, bagi semangat kita orang tak lemah lah, macam boleh biar antibody tu kuat untuk lawan penyakit ni. Okey, nasihat saya untuk orang ramai, saya harap pesakit-pesakit kat luar sana terus kuat untuk lawan penyakit ni sampai berjaya. Kalau boleh cepat-cepat keluar hospital tu, sebab saya faham bosan duduk kat hospital tu kan. Sebab itulah saya dengan adik-beradik kita orang buat TikTok untuk sebagai hiburan, untuk macam tunjuk kat ahli keluarga kita orang kat luar sana yang kita orang ni okey, sebab banyak yang merisaukan keadaan kita orang. Lepas tu public supaya liberal. Untuk orang awam ambil berat lah COVID ni. Jangan dengar cakap kerajaan untuk stay at home and social distancing. Lepas tu wear mask semua tu. Kalau ada simptom-simptom kita dapat tahu. Kalau ada simptom-simptom terus dapatkan rawatan ke hospital. Lepas tu perkembangan keluarga saya sekarang, kita orang semua dah kembali pulih. Kita orang kena home quarantine. So kita orang kita orang kena stay dekat rumah je. Sahaja, memang tak boleh keluar. Tak boleh keluar for 14 days. Sampai lepas 14 days tu baru kita orang boleh keluar. Even nak beli raw material semua pun orang tolong hantarkan. Pihak atas sana. Okay, so motivasi saya untuk orang luar sana, kuatkan semangat. Saya harap penyakit ni cepat, wabak ni cepat berakhir. Kalau kami boleh melakukannya, I think semua orang boleh. Kan? Tu kita ambil lah sedikit motivasi daripada apa yang anak-anak saya cuba lakukan ni, untuk memberi satu sedikit semangat, kekuatan dan juga daya tahan buat pesakit COVID dan juga buat waris-waris lah. So mengambil positif mind kita ni, untuk kita positif minda kita ni, supaya kita dapat melawan pesakit ni dan juga kita dapat keluar daripada penyakit ni dalam keadaan sihat walafiat, insyaAllah. Okey, terima kasih. Jangan tegur. Saya keluar pakai cap doktor sekarang. Oh, okey. Okey, jom kita buat rakaman sekarang. Johan, Arif Hamzah dan Ray, selamat pagi. Syawal yang keempat, kita nak ucapkan selamat raya kepada semua. Yang ni kita nak
throwback sikit kita pernah telefon dengan seorang doktor yang positif COVID sekeluarga. Lepas tu kita call pula waktu yang dah balik rumah. Kita call juga, dah balik rumah kita call. Dan mereka juga terkenal sebab waktu di hospital bersama-sama keluarga boleh buat video TikTok Kita kembali dengan Dr. Samsu Ambia Ismail bersama isteri dan anak-anak. Tapi ni Dr. Samsu je ada dengan wife ni. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Selamat raya. Selamat pagi doktor, apa khabar? Sihat? Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat raya Muhammad Rutin. Sihat doktor? Doktor sihat? Alhamdulillah sihat. Orang sana semua sihat belaka? Sihat alhamdulillah. Makin kembang ni raya-raya ni, PKPD ni makin kembang. Salai kan okey tu. Kita salai kan mesti dikurus sikit. Apa mana saja hari raya pertama tu hari? Dia tak pergi depan, pergi belakang tu je. Dapur naik atas. Dapur lah paling banyak. Pergi dapur lah paling banyak. Tapi kakak dengan abang memang kampung dekat Perak ke macam mana? Saya Negeri Sembilan. Okey. Oh, Kelantan. Sedihnya. Kelantan boleh sedih tak balik. Kak, jalan pergi Kelantan kosong kak, lengang. Tak tahu. Saya dengar budak-budak kampung kat Kota Baru tu, main road tu, dia buat main bola sepak kak. Kak. Jarang berlaku benda macam tu. Orang kak. Saya Kota Baru juga kak. Ya. Boleh kongsikan sedikit lah pengalaman apa raya PKPB ni bersama dengan keluarga semua tu. Okey, terutama saya ucap Assalamualaikum, selamat hari raya kepada semua pendengar Johara Pagi. Terima kasih masih lagi ingat pada saya dan keluarga. Masih lagi menghubungi saya. So, beraya tahun ni I think macam keluarga lain lah kan. Beraya di rumah. Tapi saya buat kelainan sikit semalam. Saya nak pastikan anak-anak saya ni mengawal dan mengemas bilik. Saya beraya kepada setiap bilik anak-anak saya. Saya bukan jalan raya ke rumah, tapi bilik. Saya ada 5 anak. Okey. Dia kena pay bilik dia, saya bagi markah lah. Dan dia ada yang menarik dalam bilik, saya melawat bilik ke bilik. Habis kalau markah tertinggi dapat apa? Markah tertinggi dapat apa hadiah? Markah tertinggi. Ada apalah, tepuk tangan 5 kali je. Dia macam ni tau, kalau gotong royong kan, dia ada flat tercantik ataupun masih hiasan merdeka. Betul tak Ray aku cakap? Yalah, macam aku kat hostel tu pun sama juga. Sama. Blok tercantik dapat hadiah. Saya round macam warden sekolah kan. Cek cadar sikit. Habis doktor dah tahu yang doktor tu hari memang dah kembali bertugas kat hospital. Tapi raya first doktor bertugas ke? Raya pertama? Saya standby je lah. Saya sentiasa standby kan. Macam kita ni orang call kalau apa masalah kan. Tapi saya bercuti. Alhamdulillah. Saya dapat satu pakai yang bukan Islam. So saya ingat okey lah tahun ni boleh lah raya panjang kan. Barulah diri. Untuk jadi PKP ni serupa juga. Jadi saya kata macam biasa lah, saya tak ke mana kan. Jadi apa-apa boleh hubungi saya lah. Tapi alhamdulillah saya tengok jumlah kedatangan semenjak saya balik ni, saya dah lama tak kerja. Orang tak datang. Orang takut PKP. Orang sakit ni kurang datang. Kurang datang hospital? Saya tak tahu dia dah keras kat rumah ke, saya tak tahulah. Pasal biasanya kehadiran ni minta maaf. Maksudnya dia stay at home lah. Biasa kedatangan di saya ni jabatan ni dalam 300 saking. Semenjak COVID ni orang takut dalam 60 orang tu. Doktor, sebenarnya yang tu semua yang kerja MC doktor. Saya malas nak cerita doktor. Memang yang ikhlas je. Yang datang 60 tu memang sakit betul lah doktor. Macam kakak sendirilah kakak, macam mana kakak rasa tahun ni bila tak ada orang berkunjung. Yang paling penting sekali kakak tak balik kampung Kelantan tu. Macam mana perasaan tu? Yang paling sedih, itu paling Kak Mi sedih. Sebab 20 tahun merantau ni, Kak Mi balik je kampung. Tak kampung Kak Mi, kampung suami. Mesti balik. So bila tak balik tahun ni kan rasa sedih, memang sedih lah. Tapi bila Kak Mi cuba kena kemas rumah sendiri, kena buat biskut raya, kena buat itu, kena buat ini. So rasa macam bermala jugalah. Even tak balik kampung, Kak Mi rasa macam tak apalah, tak balik kampung aku stay, boleh buat kerja, boleh buat kuih, menunggu ada tetamu datang sikit-sikit kan. So rasa macam bermala jugalah, tak apalah, tak balik kampung pun tak apa, aku happy dengan family semua. Masak apa Kak Mi raya ni? Kuih apa Kak Mi masak buat? rendang, lemang beli,
Lepas tu buat lontong, Budak. biskut raya sikit-sikit. Wow. Ni. Soalan tu doktor, tapi tentang Kak Amy. Waktu pagi raya tu bila Kak Amy video call family dia kan, doktor kan? Dia nangis. Dia nangis tak? Ada video call kat family tak? Kat Amy. Kan? Perempuan kan? Nangis lah sikit. Saya 3 hari betul-betul menangis tengok video call. Macam anak sendiri, Elisha anak ni. ada 4 ke 5? 5 kan? 5. Macam anak-anak sendiri. Along ada kat sebelah, doktor? Ada. Okay, macam Along sendiri lah bila hari raya PKPB ni, yelah kita dah tak dapat keluar jumpa kawan-kawan lagi kan. Macam mana perasaan seorang teenager tu bila tak dapat macam beraya tu? Macam kami teenager macam kami. Macam kami ni, macam kami. Nanti tahun ni okey sebab sebelum ni kan raya balik kampung. Kat kampung mana ada kawan. Kalau dah raya rumah ni, first time raya rumah, ada lah kawan datang raya kat rumah. Seronok lah dia. Lagi seronok. Paling happy lah. Kak Long paling happy lah. Kat kampung ada Makcik Kiah je. Habis mati-mati tu je lah. Lagipun kami baru kehilangan mama tercinta 2019. Yalah. Mama dijemput ilahi pada bulan 4 last year. So tahun ni sepatutnya kami balik kampung. Tapi bila dah fikir bila balik kampung pun mama tak ada kan. So kami redha lah, cakap tak apalah. Kalau balik kampung sekarang pun mama dah tak ada. Tak apalah, kira raya dekat rumah lah dengan family. Itulah, lagi boleh membahagiakan Kak Amy lah dengan family tercinta, tersayang kan. Harap Kak Amy happy dengan family. Sebab nak tanya juga dengan anak ni kan, bila happy macam ni kan, macam Kak Amy dengan abang sendiri, ada tak bagi duit raya ke? Dia kata orang macam duit raya lah. Dia macam tu. Ada. Bagi duit raya tu. Anak-anak ni Kalung ni dia siap bagi apa tas Senggu Mani Raya tu. Dia bagi kawan-kawan dia. Macam kami bagi online lah. Dekat kampung kan. Duit raya online mami bagi untuk raya tahun ni sebab tak jumpa kan. Tapi saya mengikut melihat pada riak wajah muka doktor sendiri kan, dia ni adalah seorang happy go lucky. So taklah sedih sangat lah saya rasa kan. Dekat keluarga ni kan. Doktor relax, happy, anak-anak dia relax, happy TikTok. Betul, aku tengok doktor dengan family ni, kalau dia bukan rezeki dia jadi seorang doktor, dia jadi Maharaja Lok Megam champion ni macam ni. Boleh tahan lah. Okey lah doktor. Along, tanya Along. Along, busy tak buat TikTok raya? Busy sangat. TikTok je. Duduk rumah dengan kawan-kawan kena buat satu set. Dengan family satu set. Adik-beradik kena buat satu set. Yang pun kena satu. Saya cuba nak buat juga masa tumbuk lada tu kan. Masa tumbuk lada kupu kelapa tu suruh dia tangkap gambar je kan. Itu je lah. Tak boleh lah. Tak boleh lah tu. Okeylah doktor dan juga keluarga bersempena dengan hari raya ni, silakan untuk menyampaikan ucapan kepada sesiapa yang tersayang, tercinta. Silakan doktor. Okey, standard lah kan hari ni kan. Standard. Mengucapkan doktor saya Dr. Samsul Memang dan Ismail dan juga isteri saya Mas Rima juga anak-anak mengucapkan selamat hari raya. Maaf saya batin daripada lubuk hati kami di mana yang sengaja, tak sengaja, yang secara langsung, tidak langsung, kepada semua ahli keluarga kami dan juga semua rakyat Malaysia yang mendengar Johara pagi ini dan juga rakan-rakan sekerja saya yang bekerja di hari raya. Kadang-kadang dia orang call saya, wah doktor sekarang ni dah selalu keluar radio dia cakap kan. Maaf saya batin. Nanti saya doa lah kita semua diberi kesihatan, panjang umur, dapatlah kita beraya secara fizikal tahun depan kan. Dan kita yang standard sekarang ni, semua rakyat Malaysia nak mendoakan biarlah PKP ni habis segeralah kan. COVID ni terkawal. Saya pun boleh dapat kerja macam normal sikit kan. Pasal new normal ni agak berat bagi kami lah untuk yang frontliner ni kan. So itulah. Terima kasih sekali lagi kali ketiga Johara panggil kami ni. Semoga kita silaturahim berkekalan lah. Amin. Selamat. Amin. Okey. So bila doktor mula bertugas balik? Saya akan bertugas balik Isnin ni. Isnin depan. Isnin depan. Tapi doktor pasal Isnin yang lepas lah. Isnin mesti yang akan datang. Saya depan ni je. Depan hospital je.
So sentiasa on call lah doktor ni. Biasalah. Ya betul. Ingatlah saya kat ni. rumah. So orang sakit kalau orang lebih kerja. lebih kurang lah. Sebab apa? Kita kat studio pun sama juga. Siapa yang dekat dengan rumah lah kena standby. Siapa yang dekat dengan studio ada kena standby. Ni, Dulu Anip. Dulu saya rumah saya 7 minit je dekat dengan studio. Saya pindah doktor. Sekarang saya 40 minit. Jauh tak apa. Jauh. Okey, tapi doktor, memang jujur kami katakan keluarga Johara ni nak ucapkan selamat raya kepada doktor serta keluarga Kak Amy dengan anak-anak. Yang kami ni nak bagi tahu kepada doktor dengan Kak Amy ni, kita suka call dengan doktor, Kak Amy keluarga sebab kami rasa keluarga seperti ini harus diidolakan. Telah melalui ups and downs dan dikongsi publicly kan, dan sentiasa tersenyum. Okay. Ya, itu paling penting sekali. Sentiasa tersenyum. Itu yang saya rasa bersyukur mengenali keluarga Dr. Samsul dengan kadang-kadang nampak fake Johan tahu dia riak wajah saya ikhlas kan senyum kan. Walaupun kadang nampak fake, nampak TikTok punya senyum tu. Macam Johan dia tak on camera pasal dia tak senyum tu, dia tak happy tu. Okey doktor, sebenarnya saya ada hadiah untuk doktor lah untuk keluarga semua Okey, silakan Ray. Bagi hadiah Ray. Ini e-wallet ke apa ni? E-wallet. E-wallet ke? Nak gintil apa? Saya pun tak faham. Itu kau nak bagi dia hadiah ke? Kau terima hadiah tu minta duit ni? Bagi hadiah. Okay, take care. Play safe. Stay safe. Dan selamat Hari Raya. Abang Batin. Okay, you all too. Stay safe. Terima kasih. Doktor, ambil gambar. Doktor kejap. Sekejap, saya pun nak ambil gambar ni. Sekejap. Doktor tekan ni, ambil dekat screen Skype je. Ni nampak? Oh, ya ke? Lepas tu doktor boleh keluarkan dekat. Saya tak pandai hati ni. Tak faham. Ambil menu ni lah. Okey. Kejap. Okey, mantap. Dia bawa keluar yang tadi. Nampak kamera doktor. Family ni memang tak ada WhatsApp memang tiga-tiga kena ambil gambar lah. Semua letak telefon. Nep. Ambil gambar Nep. Snap satu. Right. 1, 2, 3. Kan ada. Tu dia dah keluar. Saya pun tak faham macam mana nak ambil ni kan. Boleh je tekan. Nanti boleh save. Tekan lama-lama nanti save. Okey doktor, selamat bertugas. Selamat Hari Raya kepada family Sama juga untuk tim Johara. Terima kasih tuan. Johan, Ray, Hanif. Diorang memang kelas lah kan. Kita bangga betul dapat 3 kali cakap dengan ni kan. Alhamdulillah. Amy, tahun ni Hanif tak rasa nasi daging lagi kat Amy. Tak ada orang nak masuk nasi daging. Amy ni orang kelas tapi nasi daging tak kerti buat. Mak pun suka kok. Mak kita baru tak kerti masuk nasi daging. Tak kerti. Tahu makan je. Okey Kak Amy, bye. Okey, bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Doktor. Ya. WHO angkat bendera putih tu apa cerita doktor? Angkat tak tahu pula saya. Bendera putih apa ni? Tak tahu. Aku tak baca lagi ni. Raya punya pasal kan. Tapi kita expecting. Sebab bulletin utama katalah WHO dah angkat bendera putih. Tapi dia orang ni numbers tu English pasal dia orang tak kontrol kan. Dia orang tak kontrol. Kita kena hidup. Kalau kita balik lepas PKP ni saya paling suspend lah pasal numbers akan meningkat lah. Pasal hari tu ada orang negatif sekali dengan saya positif tapi dia negatif. Dan negatif balik rumah nak bersalin. Bersalin tiba-tiba positif dia nak bersalin. Kita terpaksa tutup dia orang bedah tu. Pasal dia positif balik. Jadi dia dah balik dengan saya tu, dia masih Ipoh tapi dia bukan kerja hospital lah. Dia duduk sebab bendam kan. Lepas tu dia bersalin tu. Bila sekarang ni semua orang operation dia akan saring. Tapi saya rasa tu baki-baki COVID tu kot. Yang kita ni yang pastilah kan doktor kan, kita punya norma baru ni lama sebenarnya. Dia bukan macam kita kata sampai hujung tahun je. Kita punya norma baru nak kena berhati-hati, nak kena scan setiap kali masuk kedai. Staff banyak lah sekarang ni bila norma baru ni. Kita tak ada staff kan. Kita zone kita tu dibahagi zone COVID dengan tak COVID. Jadi satu zone kita ada 3 dah jadi 6 kan. Jadi macam nak cari orang kan. Tapi ini cerita daripada berita lah, saya tengok berita dekat berita TV3 punya berita katanya WHO angkat bendera putih dan nampaknya diorang For the rest of us, please stay at home, be safe
And we are actually lucky enough to speak to the first family in Malaysia to be contracted by the COVID-19 virus. Erica and family, they're in Ipoh Perak and they are recovering okay. So Gibo and RD actually had a chance to speak to Erica and her dad yesterday. We want to know, as a COVID-19 patient, right, how do you get well from this? I'm not the really expert in this infectious disease process. As you know, all virus, we need our own immune system to fight back from this illness. Usually taking about 14 days. The rest of the treatment, and I think so at the moment they are trying the previous, because it's very new, novel virus, so they have to try whatever medication that they have tried before during the Ebola or such. That's why I think our own immune system. So that's why I think my daughter put a very energetic. Yeah. Okay, that's good. That's good. So I think to boost their own immune system. Are you guys been wearing the same hospital clothes for 13 days? Then we have a few live interviews before with the same backdrop and that's the best part. Like I'm thinking school children, if you wear the same dress without cleaning also, people won't know. Hey, it's okay. Yeah, it's okay. It's like going to school. You wear the same uniform, right? Yeah. It's all good. And you know what, doctor? We just want to wish you and your family a safe recovery and get well soon, please. Yes, please get well soon. I pray for those outside there, including you. Thank you for calling us. I think take care of your family. Do whatever the government said. That's right. Everyone stay at home. Stay at home. Stay home. I want to stay home. Yes. Can I say something? Yeah. Absolutely. I wanted to thank my friends who have been supporting me since day one. Okay. Yeah, they were the ones who entertained me the whole time here because I was only on the phone. Aww. My girls, Zauja, I really wanted to thank them for supporting me here. They were the ones who influenced me to post the TikTok at first. Keep it up. Yeah. Oh my God. Keep it up. Erica, sell your TikTok account now. Faster. Let the whole nation know. Yes. I don't have like an official account. I only take them privately, but that was the only TikTok I posted. You got to keep in high spirits, and that's exactly what you and your family is doing. And if TikTok is going to help, then just keep on doing more TikTok videos. Yeah. Thank you so much, Erica. And yeah, be strong again, okay? All right. Thank you. Oh man, such a sweet family. Hashtag Terima Kasih Frontliners. So we want to thank you so much to Erica and family for joining us via that video call just now. Yeah. We wish you all the best. All right, happening in the next hour, it is a fly. Ketua Jabatan Kecemasan dan Trauma Hospital Teluk Intan, HTI orang panggil, Dr. Samsu Ambia Ismail, sebabnya dia bersama keluarga 7 orang positif COVID-19. Kita call tanya khabar sikit. Jadi dapatlah kita telefon juga dengan Dr. Samsu Ambia Ismail. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini doktor. Ya, saya. Mula-mula masa penerbit saya kata nak call dengan seorang doktor, seorang ketua jabatan daripada Hospital Teluk Intan. Saya ingat saya nak telefon dengan seorang frontliner. Ya, betul. Rupanya frontliner pun tapi positif COVID-19 ya? Iyalah, saya ni salah satu, selain daripada pengamal perubatan, saya juga jadi seorang pesakit sekarang ni. Masih lagi ke? Masih lagi berada di Hospital Teluk Intan? Ya, masih lagi. Tak tahulah bila boleh keluar. Pakai baju belang-belang ni rasa macam duk penjara. Tapi doktor dah berapa hari kat sana, doktor? Saya di Ipoh 6 hari. Saya di sini Jumaat seminggu dah. Sampai lupa bulan dah rasa. Oh, dipindahkan ke 6 hari di Ipoh, Hospital Ipoh, dan di Hospital Intan ni dah 7 hari. Oh gitu. Tapi itulah benda yang menariknya tentang keluarga Dr. Samsu ni. Ya. Mereka bukan saja positif COVID-19, mereka juga positif akal dan minda, okey? Anaknya ada buat post TikTok yang viral. Pasal kisahnya, saya bila kita dipindahkan dengan bas kan. Dipindahkan dengan bas daripada Ipoh ke Teluk Intan ni dengan di-escort oleh satu pengalaman yang agak baru lah. Sebelum pindah tu, saya ambil lah gambar satu keluarga sebelum keluar daripada Ipoh. Dalam bas tu saya kata kita simpan lah dalam Facebook, kalau lain pun hilang kan. Tak tahu jadi viral. Lepas tu saya pun tak apa-apa sihat lagi kan. Lepas tu anak saya dah tak ceria.
nak hiburkan mak ayah dia lah kan. So, dia buat TikTok, saya tak tahu pula dia post. So, tengok jadi benda pelik pula kan. Jadi saya rasa aura orang luar ni menyebabkan saya ada tenaga sikit dalam ward ni kan untuk kelawan penyakit ni kan. Walaupun saya masih ada lawyer-lawyer, bila tengok respon tiba-tiba lah kan, manalah tahu kan. Saya rasa macam you pare pula tiba-tiba kan. Macam you pare. Okey doktor, cuba tu lah saya nak tahu tu. Doktor ni seorang doktor yang orang berfikir doktor ni mesti serius punya kan. Doktor tahu menahu ke tentang TikTok kalau bukan sebab video tu viral? Tak biasa. Saya tak tahu. Saya IG pun tak ada dan saya tak pandai nak baca IG. Jadi TikTok tu saya pernah lah kalau kita buka-buka scroll tu kan ada lah nampak kan, tapi cara nak buat saya tak pandai lah. Okey. Tapi yang penting satu keluarga kekal positif itu yang baiklah kita tengok pun ceria je. Yalah, saya kadang-kadang rasa saya simpati pada yang tak bernasib baik kan. Kan termasuklah kawan-kawan saya, ada satu orang kawan yang masa hari pertama pergi, hari kedua masa tu saya nak ditarik kan, saya dah ambil swab yang pertama. Lepas tu saya negatif tau mula-mula. Dengan grup saya tu 8 positif, saya negatif. Saya syukur tapi balik tu saya rasa macam nak mati. Tak pernah saya rasa saya terpaksa panggil orang rumah saya. Walaupun saya dah duduk asing, tolong tunggu kalau ada apa-apa 999 je kau. Malam. Bermakna doktor sampai ke tahap yang merasai apa dipanggil pneumonia doktor ya? Sampai saya ada pneumonia lah. Lepas saya rawatan lebih. So lepas tu besok tu saya dah bila saya berpisah dengan bini, tahulah kadang-kadang kita tengok sekarang ni yang dalam video-video sampai tanam pun family tak jumpa kan. Betul lah. Di quarantine saya kata maafkan nasib saya kan dengan anak-anak. Itu memang ngeri lah masa tu. Sebab saya baca laporan ni kata Dr. Samsu ni sampai ke tahap yang dah sukar bernafas ya. Ya betul. Alamak. Pasal saya sebelum tu pun ada masalah paru-paru. Jadi bila dia kena COVID dia agak lebih menambah. Jadi kalau saya tengok yang kawan-kawan dia punya progress itu terlalu cepat jadi itu pasal kadang-kadang orang tak boleh ambil mudah lah COVID ni. Dia punya progress tu overnight orang kata kan. Kalau betul-betul tak jagalah. Itu pasal kita tengok muda pun boleh meninggal juga kan. Okey doktor, ni antara family doktor lah ya. Isterinya Mazrini, lepas tu ada Erika, Elisha, Erina dan Iman Syamim. Okey, masing-masing juga positif. Diorang macam mana kabarnya? Ada yang dah yang dah boleh di discharge? 3 orang belum lagi lah. Masih lagi menunggu. Kami seboleh-bolehnya biarlah bersama kan. Susah senang kan. Betul lah. Kata, tak apalah kita balik sama-sama. Wah, saya pun kereta dah tak boleh start dah tu. Kalau saya suruh rumah saya balik, kereta pun dah pancit dah. Saya dah lama sangat dalam ward kan. Gini jadi, doktor, biarlah saya balik sekali. Doktor tak payah fikir pasal kereta dulu doktor ya. Baik doktor, terima kasih banyak-banyak. Terima kasih doktor. Kami doakan semoga doktor cepat sembuh dan dapat kembali di rumah bersama keluarga yang lain. Boleh, of course boleh doktor. Okey. Pertama saya nak ucapkan kepada seluruh ahli keluarga saya yang mendoakan tanti-tanti dan juga rakan-rakan saya, dan juga saya memohon maaf kepada rakan-rakan saya di Kementerian Kesihatan kerana saya tidak dapat bersama walaupun di saat yang genting ni, terutama di jabatan saya sendirilah. Dan saya mohon dia orang kerja keras, kuatkan semangat, tabah dan juga jaga kesihatan, jaga protek kita sendiri ya. Kalau bila frontliner ni kena, saya rasa agak parah macam apa yang kita alami di Teluk Intan, terpaksa kita tutup sekejap kan. Kerana frontliner yang kena kan. Jadi serangan daripada dalam lagi susah daripada serangan daripada luar ni. Itu dia. So jaga diri, stay strong keep apa yang didasari oleh kerajaan lah, apa yang kita patut buat untuk mengelakkan benda ni. Dan saya betul-betul berdoa agar wabak ni segera berakhir. Amin. Terima kasih. Allah. Doktor punya story bersama keluarga ni adalah satu harapan yang positif untuk pesakit-pesakit lain. Kan menjadi sumber inspirasi lah. Betul. Terima kasih doktor. Sedikit kebaikan lah, sedikit je lah kebaikan kan. Banyak lagi orang yang lebih bertepus lemus, termasuk orang-orang daripada radio era ni menceriakan kami kan. Kami ni tak ada apa lah doktor, datang studio balik, kecil je. Okey doktor, terima kasih. Okey, sama-sama. Nampak kan aku down to earth. Aku tengok doktor yang down to earth. Yang apa pun, semoga doktor cepat sembuh dengan family dia. Stay at home guys, stay at home. Okey, kejap lagi kita ada Sam Lepe untuk anda. Era Music Hit.
sama Hari Raya. Baik, terima kasih Erika. Satu jawapan yang cukup matang ya Syarif sebagai anak sulung kita lihat ni. Pastinya mak ayah beruntung dapat anak macam ni dan adik-adik tersenyum semua adik-beradik dia. Bapak yang lulus tak? Lulus tak? Lulus eh? Pandai Hafiz ya. Ayah dia kata aku sumbat kau hospital. Okey baik. Terima kasih Hafiz dan juga Erika. Lepas ni Hafiz akan bersama dengan tetamu lain pula nanti. Ya, kita sambung Sebang Dr. Syamsu. Sorok dengan cerita pengalaman anak dia. Tapi itulah dia. Di hospital ni suasananya berbeza-beza. Ada cerita gembira, ada cerita yang sedih. Doktor berada di hospital, ya mungkin melihat banyak senario, banyak emosi di hospital. Mungkin hari banyak kita duduk sembang cerita yang ceria. Kalau kita boleh sentuh satu dua, bagaimana emosi di hospital sebenarnya? Bila masa tu kita ada 3 pakar dan beberapa orang. Bila saya ditarik, pakar pertama ditarik, pakar kedua, ketiga masuk. Lepas tu seorang staff ditarik. Jadi masa tu dia orang perasaan saya tengok daripada kuasa dia orang dah tak ceria. Jadi dia orang kata apa nasib kita orang. Saya ingin mengucapkan kepada seluruh pelayan yang di sana yang bertukus lumus dalam memerangi wabak ini, anggaplah anda semua adalah insan yang terpilih dan istimewa yang sama-sama berada dalam lipatan sejarah negara memerangi wabak COVID-19 ini. Teruskan usaha anda, kuatkan semangat, cekalkan iltizam dan juga yang paling penting, jaga keselamatan diri dan kesihatan diri semasa menjalankan tugas. Anggaplah hari raya kita ini dalam satu bentuk nama baru untuk kita sama-sama merayakan bersama rakan-rakan petugas. Dengan itu, kami dengan penuh rendah diri dan tulus ikhlas ingin mengucapkan kepada semua peranan di luar sana, selamat Hari Raya Aidilfitri, Mas Zahid dan Fatin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera kepada semua pendengar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So menceritakan detik-detik awal saya diserang penyakit COVID ni. Pada peringkat awalnya saya bekerja di Jawatan Kecemasan Hospital Teluk Intan. Jadi peringkat awalnya saya dah mengalami demam panas dan juga sakit-sakit badan. Pada ketika itu memang kita telah mula persiapan untuk menghadapi COVID ni, tapi tidak ada kes lagi yang berlaku di Teluk Intan. Saya ingat lagi hari Jumaat tu, mak saya Puan Zainab mengcall saya supaya saya lebih berhati-hati kerana kes COVID yang terlalu banyak. Tapi malam yang report tu saya rasa demam dan sakit-sakit badan. Keesokan hari ini tu keadaan saya makin teruk. Walaupun saya dah makan ubat, saya terpaksa makan ubat setiap 6 jam sekali. Dan saya dapati anak saya telah demam juga, jatuh sakit, diikuti oleh isteri dan juga beberapa anak saya yang lain. Dan seterusnya apa yang saya alami ialah saya mula merasa kering kekak dan hilang selera makan. Dan sepanjang masa saya ingat dalam 5-6 hari saya di rumah. Saya masa itu hanya membuat ujian untuk denggi kerana kita tidak ada kes yang positif lagi. Saya buat ujian untuk denggi untuk 2 kali dan ialah ternyata negatif. Dan keadaan saya makin teruk dan saya dah mula sesak nafas dan batuk. Kerana sebelum saya terkena COVID, saya pun mengalami ada masalah paru-paru. Jadi bila kita terkena ni, keadaan ni lebih teruk. Saya membuatkan ujian bila dah hampir 5-6 hari itu, ada kes yang timbul di Teluk Intan dan saya disaring. Beberapa petugas-petugas frontliner ni disaring untuk COVID. Masa tu ada dalam 8 orang yang dah positif. Tapi masa tu saya kata Alhamdulillah saya negatif. Saya pun terkejut dan juga saya terharu lah pasal saya risau dengan keadaan saya dan juga keadaan keluarga saya kan. Dan keluarga saya semua demam. Tapi keadaan saya makin teruk. Saya kata saya tak pernah rasa teruk macam tu. Malam kedua saya lepas ambil test yang pertama, saya rasa macam dah saya dengan berpuluh-puluh sakit dada. Saya ingat kena serangan jantung. Dan saya terpaksa panggil isteri saya menemani saya walaupun saya dah duduk berasingan dalam masa 3-4 hari itu kerana saya takut COVID kan. So saya minta isteri saya berada di sebelah saya takut saya tiba-tiba kolap kan. So pasal terlampau tidak tahan, saya pun panggil jabatan saya untuk membuatkan saringan kedua pada Singapura 1 pagi hari Sabtu yang seterusnya. So besoknya saya disahkan positif COVID lah. Dan seterusnya saya pun menghantar ahli keluarga saya kerana mereka adalah kontak rapat saya untuk melakukan saringan dan mereka semua positif COVID.
Sebagai seorang doktor yang mungkin tahu banyak mengenai wabak ini, frontliners yang berdepan dengan wabak ini, doktor berdepan dengan wabak ini di hospital setiap hari, bagaimana rasanya apabila satu hari tiba di mana doktor sendiri disahkan positif COVID-19? Ya, perasaan dia, saya ingat semua orang akan berpakaian. Siapa yang tidak dapat COVID, ialah perasaan tentu takut kan kalau kita tengok media masa. Macam mana wabak ni merebak yang tak pernah kita lihat dalam beberapa tahun kebelakang ini. Walaupun dulu saya pernah bekerja di zaman wabak SARS, H1N1, MERS-CoV yang masih lagi ongoing dan juga Ebola. Yang ini wabak yang menggerunkan dunia. Jadi sudah pasti bila kita terkena. Bulan yang diberkati, marilah bersama TV1 meraihkan Syawal ini dengan pelbagai rancangan menarik. Dalam projek raya kita pada kali ini, tidak dibenarkan balik kampung pada Hari Raya Aidilfitri. Kita duduklah di rumah. Jangan pergi mana-mana. Projek Raya, raya pertama pukul 12.30 tengah hari. Tangan tak sampai, mau menghulur. Saya minta maaf dari jauh. Jangan lupa saksikan Projek Raya hanya di TV1. Jangan lupa tahu. Sinarkan Syawal, ceria di rumah. Salam Aidilfitri daripada kami di TV1.